Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam bab At-Tashbih. Dan saya harap kamu faham dan masih ingat lagi apa yang dimaksudkan dengan At-Tashbih dan masih ingat lagi penerangan yang Ustazah bagi mengenai At-Tashbih dalam pelajaran yang sebelum ini. Baiklah, Ustazah akan ulang sedikit apakah yang dimaksudkan dengan At-Tashbih dan apakah contoh tashbih, supaya kamu boleh ingat balik sebelum kita masuk kepada pelajaran ataupun bahagian tashbih yang seterusnya. Baiklah, tashbih adalah menyamakan, huwa ilhaqu amrin, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang mana perkara pertama dan perkara yang kedua itu berkongsi pada satu sifat yang sama. Di antara keduanya, maksudnya di antara yang pertama dan yang kedua, ada adat tashbih. Adat tashbih ni maksudnya perkataan ataupun huruf yang berfungsi sebagai perumpamaan. Contohnya seperti ataupun umpama. Adat tashbih ni bila diterjemahkan, maksudnya seperti ataupun umpama. Baiklah. Kalau tak ada adat tashbih, ayat tu jadi ayat biasa. Tak jadi ayat tashbih ataupun ayat perumpamaan. Baiklah, contoh kita ulang semula. Contohnya adalah Fatimatu kalwardati jamalan. Fatimah seperti alwardati bunga, jamalan, cantiknya. Baiklah, Fatimah adalah amrin, benda yang pertama ataupun perkara yang pertama. Al-wardati adalah perkara yang kedua. Dalam ayat ini, kita nak menyamakan Fatimah dengan bunga. Kita nak mengumpamakan Fatimah itu seperti bunga. Baiklah, kenapa kita umpamakan Fatimah itu seperti bunga? Kerana Fatimah dan bunga, iaitu al-wardah, berkongsi pada satu sifat yang sama. Okey, ini adalah sifat yang sama yang dikongsi oleh Fatimah dan oleh bunga, iaitu apa dia sifat tersebut? Al-jamalu, cantiknya. Jadi inilah yang dinamakan at-tashbih, perumpamaan. Kita samakan sesuatu dengan satu benda yang lain, yang mana yang pertama dan yang kedua ini berkongsi pada satu sifat yang sama, iaitu cantik. Jadi kalau mengikut rukun tashbih, macam kamu dah belajar dah sebelum ni, binaan ayat tashbih tu kena ada 4 benda ni. Yang pertama, musyabbah, musyabbah bih, adat tashbih, wajhus syabah. Baiklah, yang manakah musyabbah? Musyabbah adalah Fatimah. Maksudnya siapakah yang kita nak umpamakan? Siapakah yang kita nak samakan? Atau apakah benda yang kita nak samakan, yang kita nak umpamakan? Baiklah, kemudian yang keduanya, rukun tashbih adalah adat tashbih. Adat tashbih ini adalah ka ataupun mislu. Baiklah, seterusnya wardah adalah sebagai musyabbah, musyabbah bih. Musyabbah bih maksudnya kita, apa yang kita nak samakan, yang nak disamakan dengan benda yang pertama tu. Baiklah, dan seterusnya rukun yang keempat dalam binaan ataupun nak membina ayat tashbih, kena ada wajhus syabah. Wajhus syabah adalah sifat yang sama yang ada pada yang pertama dan kedua, pada Fatimah dan pada bunga. Jadi Fatimah adalah musyabbah, ka adat tashbih, al-wardah musyabbah bi, jamalan wajhus syabah. Jadi nak membina ayat tashbih kena ada 4 rukun ataupun 4 benda ni: musyabbah, musyabbah bi, adat tashbih dan wajhus syabah. Harap kamu boleh faham. Baiklah, mungkin Ustazah tak terang dalam kelas sebelum ni dan mungkin kamu salin. Jadi Ustazah akan terjemahkan sedikit. Okey, ya'ti al-musyabbahu daiman qabla al-musyabbah bih. Terjemahannya adalah musyabbah datang kebiasaannya, ya'ti al-musyabbahu daiman, musyabbah kebiasaannya datang, qabla sebelum al-musyabbah bih. Musyabbah maksudnya perkataan yang pertama
yang kita nak umpamakan dia itu datang selalunya sebelum musyabbah bi. Maksudnya dekat sini, kalau kamu nak membina ayat tashbih ataupun ayat perumpamaan, musyabbah tu kena mai dulu. Fatimah. Musyabbah kena duduk paling depan. Kemudian selepas musyabbah barulah mai musyabbah bih. Maksudnya kamu tak boleh letak musyabbah bih di depan. Kena letak musyabbah dulu, orang yang kita nak umpamakan ataupun benda yang kita nak umpamakan. Lepas tu baru mai musyabbah bih. Kita nak umpamakan orang tu dengan apa? Musyabbah bih tu. Okey, jadi kedudukannya mesti mai musyabbah dulu. Lepas tu mai musyabbah, baru musyabbah bih. Okey, tak boleh musyabbah bih duduk di depan. Musyabbah bih kena duduk pada tempat yang kedua. Musyabbah dahulu, kemudian musyabbah bih. Baiklah, seterusnya dia kata وَيَلْزَمُ فِي التَّشْبِيهِ وُجُودَ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ. Maksudnya, dan wajib ataupun dan mestilah di dalam ayat perumpamaan itu, dan mestilah ataupun dan hendaklah wayalzimu dan hendaklah di dalam at-tashbih ayat perumpamaan itu wujuda ada al-musyabbah, musyabbah maksudnya perkataan yang pertama, wal musyabbahi bihi dan perkataan yang kedua. Okey, maksudnya dekat sini, kalau kamu nak membina ayat tashbih, kena ada musyabbah, kena ada musyabbah bih. Tak boleh tak ada salah satu. Kena ada musyabbah Fatimah, kena ada musyabbah bih Wardah. Tak boleh tak ada salah satu. Jadi ayat tashbih syarat dia kena ada musyabbah dan kena ada musyabbah bih. Kena ada musyabbah dan kena ada musyabbah bih. Dan musyabbah mestilah duduk di depan. Musyabbah bih datang selepas musyabbah. Harap kamu jelaslah dan boleh fahamkan apa yang Ustazah terang sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita ke muka surat yang seterusnya, sebelum kita mempelajari apakah lagi perkataan-perkataan yang termasuk dalam adat tashbih, iaitu perkataan ataupun huruf yang menjadikan ayat tersebut ayat perumpamaan, kita tengok dulu bentuk ayat tashbih. Baiklah. Amsilah at-tashbih. Amsilah at-tashbih maksudnya contoh-contoh, at-tashbih ayat perumpamaan. Amsilah maksudnya contoh-contoh, at-tashbih ayat perumpamaan. Baiklah, di sini kalau kamu tengok dalam dua contoh, kamu tengok dua contoh yang Ustazah bagi ni, di hujung sekali Ustazah ada warnakan dengan highlight warna kuning. Okey, jadi Ustazah nak kamu fokuskan penerangan, fokuskan betul-betul apa yang Ustazah nak sampaikan ni dan kenapa Ustazah highlightkan dengan warna kuning. Okey, baiklah, Ustazah nak bagi tahu dekat kamu sekarang ni. Kita tengok dulu contoh yang pertama. Fatimatu kalwardati jamalan. Fatimah adalah musyabbah. Al-wardati adalah musyabbah bih. Jamalan wajhu syabah. Fatimah seperti bunga, cantiknya. Cantiknya adalah wajhu syabah ataupun sifat yang mana berkongsi sifat tersebut pada bunga dan pada Fatimah. Maksudnya sifat Fatimah dan bunga ada persamaan, iaitu cantik. Jadi wajhu syabah adalah sifat yang berkongsi pada bunga dan pada Fatimah. Baiklah, tengok contoh yang kedua pula. Al-qitaru kalbarqi fi sur'ati. Al-qitaru kalbarqi fi sur'ati. Al-qitaru kereta api itu seperti al-barqi kilat, fi sur'ati lajunya. Al-qitaru kereta api itu seperti al-barqi kilat fi sur'ati lajunya. Al-qitaru musyabbah, kita umpama benda yang kita nak umpamakan. Al-barqi yang nak diumpamakan dengan al-qitar, kita panggil musyabbah bih. Kemudian fi sur'ati lajunya. Lajunya adalah wajhu syabah ataupun sifat yang sama yang ada pada kilat dan ada pada qitar. Apakah sifat yang sama?
Apakah sifat yang berkongsi? Kereta api dan kilat. Kereta api dan kilat berkongsi satu sifat yang sama, iaitu lajunya fi sur'ati. Baiklah, kalau kamu tengok di sini, wajhus syabah dalam ayat yang pertama jamalan, berakhir dengan baris fathah dan alif di hujung, bacaannya jamalan. Wajhus syabah dalam ayat yang kedua ada fi sur'ati. Jadi saya nak bagi tahu dekat kamu, wajhus syabah ataupun sifat yang sama, yang berkongsi pada benda yang pertama dan benda yang kedua. Wajhus syabah ni, yang pertama, wajhus syabah tu mestilah duduk paling hujung. Wajhus syabah mestilah duduk paling hujung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wajhus syabah ni ada dua bentuk. Macam mana nak kenal wajhus syabah? Yang pertama, dia duduk paling hujung. Dalam kedua-dua ayat ini, wajhus syabah duduk paling hujung. Dan cara yang kedua nak kenal wajhus syabah, perkataan wajhus syabah tersebut dibaca dengan fathah. Jamalan, karaman. Ataupun dibaca dengan fathah, ada alif. Ataupun tak ada alif tapi dibaca dengan fathah. Kalau contoh dalam kitab, dekat sini. Yang pertama, jamalan. Berakhir dengan fathah dan alif. Ataupun fathah tak ada alif. Syaja'atan. Okey, itu cara nak kenal wajhus syabah yang pertama. Yang pertama, wajhus syabah tu dibaca dengan fathah. Jamalan, syaja'atan. Ataupun dalam buku kamu ada juga di sini disebutkan halawatan. Halawatan dibaca dengan fathah di akhir. Halawatan, karaman, khata'an. Okey, ni adalah bentuk wajhus syabah yang pertama. Dan wajhus syabah tu kena duduk di mana? Duduk paling hujung. Tengok ni, halawatan disebutkan paling hujung, duduk paling hujung. Karaman duduk paling hujung. Khata'an duduk paling hujung. Apakah itu wajhus syabah? Sifat yang sama. Okey. Dan bentuk wajhus syabah yang kedua adalah ada fi sur'ati. Fi apa lagi? Fi syaja'ati. Fi apa lagi? Okey, jadi bila ada fi as-sur'ati, fi as-syaja'ati, ini juga adalah ayat wajhus syabah. Jadi Ustazah nak beritahu dekat kamu, wajhus syabah ada dua bentuk ayat. Yang pertama dibaca dengan fathah di hujung, jamalan, karaman, syaja'atan. Dan yang kedua tak dibaca dengan fathah tapi ada fi sebelum dia. Fi sur'ati, fi syaja'ati. Okey, itu contoh bentuk ayat wajhus syabah lah. Ada dua bentuk ayat dan harap kamu boleh fahamlah. Okey. Baiklah, dan seterusnya kita masuk kepada adatut tashbih. Apakah yang dimaksudkan dengan adatut tashbih? Adatut tashbih membawa maksud huruf-huruf ataupun perkataan-perkataan yang membawa maksud perumpamaan. Huruf-huruf atau perkataan-perkataan yang membawa maksud perumpamaan. Huruf-huruf atau perkataan-perkataan yang membawa maksud perumpamaan. Okey, boleh salin maksud tak? Saya ulang sekali lagi. Adatut tashbih adalah huruf-huruf atau perkataan-perkataan yang membawa maksud perumpamaan. Baiklah. Bila adanya adat tashbih, ayat tersebut menjadi ayat perumpamaan. Baiklah, kita tengok tiga bentuk ataupun tiga kategori huruf tashbih ataupun adat tashbih. Adat tashbih ada tiga bahagian, ada tiga kumpulan. Kumpulan yang pertama dikategorikan sebagai al-asma'u. Yang pertama dikategorikan sebagai al-asma'u, iaitu kata nama. Kategori yang kedua dikenali sebagai al-af'alu, kata kerja. Kategori yang ketiga dikenali sebagai al-hurufu, huruf. Baiklah, contoh adat tashbih
Macam sebelum ni kita dah jumpa ka, mislu, dan ini adalah beberapa lagi adat tashbih. Okey. Adat tashbih mislu, shibhu, syabihu, mumathilu, musyabihun, mislu, shibhu, syabihu, mumathilun, musyabihun, yushbihu, yushabihu, yumathilu, yumassilu, yuhakim, yushbihu, yushabihu, yumathilu, yumassilu, yuhakim. Al-kafu, kaf. Kaf ni pada contoh ni lah. Fatimatu kalwardati. Okey, ka ni adalah al-kafu. Kemudian ka'anna. Okey, ini adalah ayat tashbih. Baiklah, kalau kamu tengok dekat sini banyak sebenarnya adat tashbih, tapi maksudnya adalah sama. Iaitu kita boleh terjemahkan seperti ataupun umpama. Seperti ataupun umpama. Okey, boleh diterjemahkan dengan dua tu. Walaupun nampak banyak kan, nampak banyak perkataan dia, tetapi semuanya ni membawa maksud yang sama. Seperti dan umpama. Okey. Baiklah. Dan saya harap kamu boleh faham adat tashbih.